من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu taala anha bahwasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Juwairiyah. Kemudian baginda kembali sesudah selesai solat duha di masjid, sedangkan Juwairiyah masih duduk bertasbih di tempat solatnya. Maka telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada giliran di rumah Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu taala anha, salah seorang daripada Ummul Mukminin. Maka kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam mana? Selepas subuh Nabi akan berzikir dan berwirid sehingga terbit matahari. Itu menjadi satu kebiasaanlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kebiasaan suami ni macam tu, maka isteri biasanya dia terikut-ikut dengan amalan yang dibuat oleh suami dia. Kalaulah kita sebagai suami rajin, ada waktu kita ni istiqamah, ada waktu kita buat duha, baca Quran dan sebagainya, maka kebiasaannya orang perempuan ni dia mudah terikut dengan agama suami dia. Dia cepat terpengaruh dengan apa yang suami dia suka buat. Sebab tu kita tengok kalau rumah tangga tu baik dan bagus, kalau suami dia ke depan dalam bab-bab agama ni, tak utamanya ada sesi baca Qurannya. Kita tengok kalau suami istiqamah buat sesuatu amalan sunat secara tetap, maka kebiasaannya isteri dia akan kerap ikut benda tu. Katalah suami dia memang kaki duha lah, 10.30, 10, 9.45 biasa dia buat duha. Dan kita akan tengok tak payah habaq pun tak apa, isteri kita dia pelan-pelan dia akan main perangai nak buat juga benda macam tu. Sebab tu ketua rumah suami ni dia kena kena mengaji sebelum jadi rumah tangga, kena mengaji. Tak apalah, ada banyak sebelum rumah tangga dah ada banyak-banyak kita terlepas. Lepas pada rumah tangga ni dah jadi suami, dah jadi ayah, kita mula dekatkan diri kita dengan pengajian ilmu agama Allah Taala, maka kita akan tengok sedikit demi sedikit keluarga tu dia akan kita boleh bawa mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasalah kalau suami geng motor, isteri dia walaupun dia tak ikut geng motor, tapi isteri dia tahulah motor ni macam mana, motor besar ni macam mana, kalau pergi sini berapa dia punya ni kos, kalau servis sekali berapa lama. Abang aku kalau pergi servis kereta balik kira berapa, kalau servis motor balik kira berapa. Dia boleh tahu. Kalau suami dia kaki pancing, tanya dekat isteri dia, paling-paling tak ada, dia tahulah rod tu apa, dia tahulah rapala tu apa. Raplah tu memang dia tahu dah. Rapala tu apa, umpan hidup, umpan mati, tak macam-macam lagi lah. Geng-geng pancing ni dia pandai. Isteri dia tak minat lah ikut-ikut pergi sampai 2 hari tidur atas bot, dia tak layan sangat. Tapi dia tahulah apa latar belakang sebagai seorang pemancing ni, apa pengalaman suami dia. Kadang-kadang duduk di tengah sungai tu dengar suara ni kat suara dekat bukit dan sebagainya. Macam-macam tu dia tahu sebab suami dia macam tu. Tapi kalau suami dia macam tuan-tuan dan perempuan, iyalah tak salah lah nak motor ke apa, tak salah.
Cuma kalau suami duk main masjid, kuliah macam ni, dia dapatlah. Sebab tu balik kena kongsi juga dengan isteri kita. Cerita apa tadi ustaz cerita macam ni. Adalah satu dua benda. Contoh dalam sepanjang ustaz tu ceramah, ada satu benda kita tangkap, ada dua benda kita tangkap, balik kongsi dengan isteri, dengan anak kita. Jadi isteri dengan anak kita, mereka duduk rumah, kadang layan drama, TV. Ada juga bahagian yang kita salurkan kepada mereka satu-satu benda yang info yang manfaat untuk mereka. Paling tak ada, kita ada setengah keluarga dia buat macam usrah kat rumah. Bagus juga. Semua tu menunjukkan bahawa peranan suami tu dia mainkan peranan yang besar. Seperti Sayyidatina Juwairah radhiyallahu ta'ala anha, apa dia buat? Lepas daripada sembahyang subuh tu dia duk wirid. Nabi SAW ada urusan hari tu, Nabi dah pergi manakah, kemudian Nabi balik. Tengok Sayyidatina Juwairah masih lagi dalam keadaan duk wirid. Maka Nabi SAW tanya dekat dia, sejak aku tinggalkan kamu tadi sampai sekarang, adakah engkau masih bertasbih? Maka kata Sayyidatina Juwairah radhiyallahu ta'ala anha, benar. Maka kata Nabi SAW, sebenarnya sejak aku tinggalkan engkau tadi, aku telah mengucapkan 4 kalimah sebanyak 3 kali. Sekiranya 4 kalimah itu ditimbang dengan apa sahaja yang engkau tasbihkan sejak tadi, nescaya ia akan lebih berat lagi. Nabi SAW kata dekat Sayyidatina Juwairah, aku balik mai, masa aku pi tadi tu, aku ada baca satu tasbih 4 kalimah 3 kali. Dan bacaan yang aku buat tadi tu, andai sekiranya ditimbang dengan semua yang apa yang kamu tasbihkan pada tadi, kalimah tu dia lebih besar lagi ganjaran. Dia macam senang kita kata, zikir ni dia fast track. Dia pahala banyak, tapi dia ikut shortcut dia. Nabi ajak pada Sayyidatina Juwairah radhiyallahu ta'ala anha. Apa dia zikir dia? Zikir dia adalah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Maha suci Allah sebanyak bilangan makhluknya. Banyaklah. Makhluk ni bukan manusia. Makhluk ni semua cipta Allah Ta'ala. Maksudnya kita kata subhanallah wa bihamdihi, sebanyak mana makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Sebanyak waridha nafsi, sepenuh redha zatnya. Dan seberat timbangan arasnya. Tak tahulah berat mana arash Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala sebut, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ketika hari berlakunya kiamat, gegaran berlaku, topak lagi malaikat, 8 malaikat pegang arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Gegaran yang begitu dahsyat sekali ketika kiamat. Berat arash Allah Ta'ala. Maknanya tasbih ni kalau kita boleh zikir tiap-tiap hari, pagi, petang, ada waktu mana kita boleh zikir, maka tasbih ni memberi faedah yang sangat banyak kepada kita dengan jalan yang pendek sesuai dengan kitab kita. Amalan sikit tapi pahala yang sangat banyak kita dapat. Baik. Hadis ini mengandungi penilaian agama terhadap kebersihan seorang dan pemujian lidah terhadap kepujian dan kesucian Tuhannya. Penilaian tidaklah sebanding dengan ukuran kebendaan. Walaupun dikatakan banyak, tetapi hakikatnya sikit di sisi Allah. Hadis mulia ini menggambarkan Juwairah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi SAW yang bertasbih selepas solat subuh, kemudian meneruskannya hingga sampai waktu duha. Apabila naik matahari, maka Nabi SAW mengetahui hal tersebut, lalu baginda bertanya, sejak aku tinggalkan kamu sehingga sekarang, kamu masih lagi bertasbih? Jawab Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menjelaskan kepada Juwairiyah tentang kelebihan yang besar yang diberikan kepada hambanya dengan menunaikan amalan yang mudah untuk mendapat ganjaran dan mendapat kebaikan dan dapat ganjaran berlipat ganda. Sungguhnya kalimah yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mengandungi kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan kepujian atasnya.
Biasakan diri kita sebut kalimah tersebut dengan lidah kerana ia tidak memerlukan kerahan tenaga, tetapi memadai dengan menggerakkan lidah dalam keadaan tidak lalai kepadanya. Sudah pasti ia mendapat pahala besar di sisi Allah. Baik. Tuan-tuan, Nabi SAW dia mai dekat kita ni, dia ada satu benda yang kita sebut sebagai amal-amal yang kita buat, zikir dan sebagainya ni. Nabi ni dia antara benda yang Nabi ambil berat dalam hidup dia, benda ni lah. Zikir, tasbih, Nabi spend waktu yang sangat banyak untuk buat benda ni. Dan kebanyakan di kalangan kita, tang ni kita agak kurang sikit. Yang ni kita panggil tazkiyatun nafs, untuk suci dan bersihkan hati kita. Kebanyakan di kalangan kita, bagus kita main kuliah, main ceramah, kita spend, ada benda baik yang kita buat. Tetapi yang ni kita panggil apa? Ini yang panggil amalan infiradiyah. Amalan-amalan yang kita kena ambil berat secara bersendirian. Apa yang kita tahu berkaitan dengan zikir dan tasbih dan sebagainya, kita amalkan pelan-pelan. Kerana benda ni dia adalah zikrullah. Zikrullah ni maksud dia apa? Selain daripada kita pegang tasbih, kita zikir pada Allah Ta'ala, duduk di satu lokasi, menyebut dengan doa, dengan tasbih dan zikir pada mana-mana keadaan, memelihara lidah, memelihara hati kita daripada lalai dengan apa sahaja benda-benda berkaitan dengan dunia. Sebab hati ni, kalau dia sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan sentiasa hidup. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang yang selalu zikir dengan Allah, hati dia sentiasa ingat pada Allah, dan orang yang tak, hati dia tak zikir dengan Allah Ta'ala, umpama orang yang hidup dan orang yang mati. Seolah-olah kata Nabi SAW, kalau hati kita ni sunyi sangat daripada zikrullah, jarang sebut la ilaha illallah dan sebagainya, maka hati kita ni dia boleh kering dan mati. Apa faedah kalau hati itu kering dan mati? Hati kering dan mati ni macam Nabi SAW sebut, inna hadzal Quran, Nabi sebut inna hadzal qulub inna hadzal qalb yasda'u kama yasda'ul hadid. Qalu wa ma jila'uha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zikrul maut wa tilawatul Quran. Hati ni dia boleh jadi karat, macam besi berkarat. Tinggal tengah jalan, tak ada orang jaga, kena hujan, kena panas, dia jadi karat. Maka hati macam tu juga, dia boleh jadi karat. Hati karat ni apa? Kami biar pirat hati lah. Karat apa faedah kalau kami nak tak mau karatkan hati? Hati karat ni dia macam cermin yang berdebu. Kalau cermin kat rumah kita berdebu, boleh tak kita tengok muka kita? Tak boleh, sebab debu. Jadi kena buat apa? Kena ambil kain ke, ambil wipe baby ke, kita lap sekali, bila debu hilang, maka kita boleh nampak muka kita dekat situ dengan jelas. Ada jerawat ke, ada luka ke, boleh tengok. Sebab cermin tu jelas. Tapi kalau cermin tu kabur, tak nampak, maka kita tak nampak diri kita sendiri. Jadi hati yang sentiasa zikir dengan Allah Ta'ala, ada selawat, ada seutamanya baca Quran, zikir yang paling hebat sekali semua kita buat, maka hati ni dia akan jadi bersih. Tanda hati ni bersih apa dia? Senang nak buat benda baik, susah nak buat benda jahat. Allah Ta'ala sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka ini telah dipatri, maksudnya ditutup. Ada lapisan, ron ni dia macam karat, macam lapisan letak di atas. Maka yaksibun, disebabkan dosa yang orang tu buat. Lah hadis kan Nabi kata, apabila seseorang buat satu dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, dititik satu titik hitam. Fa in taba suqila qalbuhu. Kalau dia taubat, hati dia akan dipolish balik, hati dia cantik. Jadi hati bila bersih, maka bila dia dengar benda baik, bila dia dengar benda-benda yang mendorong dia ke arah akhirat, dia akan senang nak buat dan mudah nak buat. Tapi kalau hati itu dia jarang ingat Allah, maksudnya dia jadi tempat syaitan bertakung dalam diri dia. Kalau kita ingat dengan Allah, syaitan dia tak main dekat.
Sebab tu Allah cakap kita dalam surah Mukminun baca doa apa? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku minta lindung pada kamu daripada bisikan syaitan dan daripada dia jangan mai dekat dengan aku. Syaitan ni kalau dia dekat dengan kita, dia akan buat sesuatu benda, antaranya dia akan titipkan kelalaian dalam hati manusia. Tapi Nabi kata, syaitan ni dia akan bergerak melalui majri dam, tempat gerak darah manusia, dia akan gerak di situ. Sebab tu hampa kena rajin puasa, sempitkan saluran darah, dia tak boleh nak bergerak di situ. Dan Nabi ajak kepada kita juga, hampa bangun tidur, jangan lupa basuh hidung. Sebab syaitan malam dia akan tidur di hidung hampa kalau hampa tidur. Kalau tak bangun sembahyang subuh, Nabi kata, balasyaitanu fi uzunai. Syaitan telah kencing di telinga dia. Maknanya syaitan ni dia boleh jadi dekat dengan kita, dia boleh jauh dengan kita. Bila dia boleh jadi dekat? Bila kita tak sembahyang subuh, bila kita lalai dengan zikir dengan Allah, dia akan bergerak ke hati kita, dia akan lalai kita. Tapi bila kita zikir dengan Allah Ta'ala, maka dia akan jauh. Macam kalkatu lah. Kalau tuan-tuan buka lampu, dia main. Kalau kita tutup lampu, dia belah. Dia akan cari mana ada lampu. Tapi syaitan dia terbalik. Dia akan cari mana hati yang gelap daripada zikrullah. Hati yang tak ingat Allah, sunyi daripada zikrullah, jarang kita sebut benda-benda macam tu, dia macam rumah yang kena tinggal. Projek tergendala, dah 13 tahun dah, pemaju pun lari, bankrupt dah. Kebiasaannya orang buat apa? Set-set ganja akan pi cabut dawai kat situ, wire, pagar, besi, dia akan ambil je. Sebab benda tu bernilai. Biasanya kalau orang curi motor, orang buat apa? Pi relai kat situ lah. Biasanya kalau orang curi barang, situlah tempat relai. Jarang orang pi relai dekat tengah-tengah Giant ke tu. Curi motor, tengah Giant Maidin tu besar tu, dia ni atas pentas tu bawa motor tu, rongkai motor sebiji-sebiji seorang-seorang. Ada? Tak ada. Sebab open, orang nampak ramai, tak mahu orang tu. Dia mau tempat gelap, tempat sunyi, senang buat dosa. Syaitan pot dia tentu. Kalau hati kita tak zikrullah, tak ingat dengan Allah Ta'ala, pot syaitan. Sama macam tuan-tuan dengan azan lah. Bila dengar azan, syaitan lari tak? Hatta lahu duratun, kata hadis Nabi, hadis Bukhari sebut, syaitan lari sampai terkentut-kentut, dia tak boleh dengar nama Allah. Dia sensitif, dia dengar dia belah, dia dengar dia belah. Kalau hati kita tak ada sebut nama Allah, itulah pot dia. Bukti yang kedua saya bagi tahu syaitan suka tempat yang tak ada zikrullah ni apa dia? Syaitan suka duduk dalam tandas. Ustaz tahu mana syaitan duduk dalam tandas? Bagus juga. Kan kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Syaitan jantan dan betina. Sebab apa syaitan duduk dalam tu? Syaitan pun pandai ke? Dia tahu tandas tak boleh zikir. Dia tahu syaitan tahu di situ kita tak boleh baca Quran apa semua. Itulah pok dia duduk dalam tu. Jadi orang yang tak zikrullah, hati dia akan kurang. Terutama zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling bagus, la ilaha illallah. Paling bagus, la ilaha illallah. Dulu tahlil kita duk pi juga. Kan? Betul dia pahabak Nabi tak buat lah apa semua. Dalam kita pun kena ranjau macam tu ya. Tahlil pun tak ada, zikir pun tak lah. Dulu tak ada pun untuk nampak biryani ke bihun Singapura ke. Ada lah, zikir juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aktsari qauli la ilaha illallah. Hampa tolong renew iman hampa. Kami nak renew iman kami macam mana? Banyakkan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut zikrullah banyak. Jadi orang yang sentiasa zikrullah, hati dia, yang pertama orang yang selalu zikrullah, lidah dia terpelihara daripada mengumpat orang. Sebab mulut duk sibuk dengan zikrullah, tak dan masa nak cerita pasal orang tak ada. Yang kedua, orang yang selalu zikrullah, orang yang selalu zikir dia banyak, kita tengok dia, kita rasa macam bukan, Allah letak kegerunan di wajah dia. Terutama bila musuh Islam tengok ke siapa pun dah. Yang tak kenal tengok tu rasa macam seriau tengok dia. Sebab dia dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hormat, orang jadi hormat dengan dia sebab dia zikir dengan Allah Taala. Sebab tu hormat dengan sayang dua benda kita tak boleh beli kat orang. Boleh kita
paksa orang kata, hang hormat aku, rimbuk muka hang. Boleh dia hormat time tu, lepas tu dia tak hormat dah. Hormat yang betul ni dia mai daripada diri sendiri. Sebab macam dulu kalau geng-geng muda duduk tepi jalan, sokok, main gitar, geng-geng masjid lalu dia mencakap dia ke, menceramah kat dia. Rokok dia baru pelekat lah, tapi dia tak belakang. Dia tak berani. Ya betul Ustaz. Betul. Itulah. Nanti insya-Allah kami ada ni, kami sempat kami pergi lah. Walaupun dia tengok biar rokok aku baru pelekat lah. Tapi dia pegang. Dia tak buang sebab dia hormat. Tapi lah ada tuan-tuan, dia jadi kurang sikit lah. Kita sampai depan dia, dia buka rokok masa tu. Dia buka rokok. Ada apa lagi nak cakap lagi dah? Nak, dia tanya kita. Nak. Dia tu pula kata rokok apa? Rokok saat aku tak layan. Kami geng Dunhill ya. Sebab geng masjid boleh rokok dia tak layan lah. Jadi macam tu. Jadi hati kita kalau zikir kita dengan Allah Ta'ala tu hebat. Tuan-tuan tahu Nabi SAW dalam Syama'il kata apa? Aku tengok Nabi duduk secara ni, kurfusak tu, angkat dua lutut, pegang macam tu. Satu perempuan dia kata, aku tengok Nabi duduk dalam masjid macam tu je. Menggerun ke aku. Aku gerun. Aku yang, bukan gerun tu maksud dia bukan. Gerun apa? Haibah. Rasa macam hebat sangat. Ya Allah, hebatnya. Rasa macam ta'zim dalam diri tu dia main. Tapi akhir-akhir ni kalau bila kita zikrullah kita kurang, hubungan dengan Allah tu jadi lemah sikit, maka kita punya kekuatan terutama umat Islam ni dia jadi lemah dah. Sebab hubungan kita dengan Allah tu lemah, maka kita umat Islam sebenarnya hebat tuan-tuan. Zaman Sayyidina Umar, budak-budak kecil lah, mak dia kata apa? Nama Khalifah Umar, lekas. Dia, Sayyidina Umar nak main lah, nak ambil dia. Tak mau makan lah ni. Mak kejutkan anak-anak suruh tidur dengan tak mau makan, takut dengan Sayyidina Umar. Kita kejut dengan budak. Boleh kita kejut dengan tak ada orang yang boleh menggerut rasa haibah, tak ada. Kita hantu, nenek kebayan. Tu budak kita. Kan ada siapa pun. Sebab bab Islam tu jadi tak ada kegerunan, jadi tak ada di kalangan. Dulu kalau dengar tentera Islam nak main, Allah Subhanahu Wa Taala tak kegerunan. Maksudnya orang jadi takut, alamak biar orang Islam nak main lah, habislah kita. Jadi sekarang ni jadi tak risau. Pencuri kalau curi, dulu kita kata dia cakap baik-baik, bawa pergi masjid sumpah Quran kot. Dia abang, sebab dia takut. Lah dia curi lah. Dia curi. Dia kata tak payah jom kita pergi masjid, aku sumpah Quran dia lah. Dia pula offer. Rasa hormat tu jadi tak ada. Macam-macam lah benda. Saya tak tahu lah tuan-tuan dengar ke tak. Ada budak-budak sekolah rendah dan menengah 1-2 hari ni isu pasal grup Telegram Zoom tu. Ada satu grup Telegram yang dianggotai oleh, kita tak tahu siapa dia. Budak-budak, semua budak-budak ni. Semua budak-budak dalam tu, beratus-ratus budak lah. Beratus, kat ribu lah budak dalam tu. Jadi budak ni, dia dapat link kelas Google Meet tu. Cikgu dia buat. Dia copy link tu, budak kelas tu lah. Dia copy, dia buh dalam grup Telegram. Dia kata, weh, member, jom tolong aku masuk kelas aku. Jadi budak-budak yang duduk di situ pakat tekan link tu masuk dalam kelas. Cikgu ni bukan tahu siapa masuk, ingat budak lah. Mungkin dia pakai akaun parent dia, akaun mak dia, akaun bapak dia. Cikgu admit all. Masuk. Mereka ni masuk, mereka buat gila dalam grup tu. Mereka share presentation ni merepek-merepek, gambar orang tak pakai baju, gambar merepek-merepek ni. Lepas tu buka video sembang, oi apa cikgu tak guna mangkuk ayu, sembang merepek-merepek ke tu. Jadi cikgu jadi terganggu kelas. Cikgu mute dia ni on. Cikgu mute dia ni, cikgu on. Dia ni, kelas tu diserabut. Kelas tu terpaksa dibubar. Lala cikgu, depan ni masuk. Lala cikgu left. Sebab grup tu teruk sangat. Left, cikgu bagi link baru. Link baru siapa tak masuk dah. Sebab dia malas nak belajar. Jadi dia kalau tak masuk kelas, mak dia marah. Dia kata, cikgu left group. Jadi
Mak dia kata awak cikgu left. Tak tahulah mak siapa ke apa jadi masalah apa tahu cikgu dah left dah. Okey, tak apalah. Mak dia kata dia enjoy lepas tu. Dan grup Telegram tu siapa baru masuk, siapa masuk pun tak tahu. Makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Setiap kali kelas depa akan masuk geng, jom serang. Tu dia punya istilah dah. Pakai masuk habis. Lah ni nak admit siapa-siapa masuk dalam grup pun jadi takut dah. Semua budak-budak ni sekolah rendah, sekolah menengah. Saja nak merepek ke tu, masuk dalam tu. Depa ada simpan gambar-gambar pelik-pelik ke tu. Terutamanya bising. Masa cikgu mengajar, lepas tu kutuk cikgu. Lepas tu chatbox tepi tu kan. Maki cikgu apalah, cikgu bongok lah apa, tak ada otak lah apa, maki-maki. Maki left, maki left, maki left. Jadi budak-budak ni tak belajar duk tengok chatbox tu. Cikgu pula ada yang perasan boleh block chatbox tu, kita boleh block daripada orang nak mesej apa-apa. Ada yang tahu, ada yang tak tahu, macam-macam lah. Jadi macam tu akhir zaman ni, sebab lebih jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih banyak masalah yang terjadi di kalangan masyarakat kita ni. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, zikrullah ni kalau boleh biar kita ada satu masa, kalau boleh dengan family kita semua biasa dengan zikir la ilaha illallah, biasa dengan zikir tasbih, biasa-biasa kita duk buat semua benda tu. Jangan bagi anak keluarga kita jauh daripada zikrullah. Saya selalu habaq kat tuan-tuan tak pandai zikir, macam-macam zikir tuan-tuan tak pandai, saya habaq kat tuan-tuan 3 benda ni jangan lepas. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang tu 100 kali pagi, 100 kali petang. Nabi kata, aku suka 4 kalimah ni daripada semua yang disinari cahaya matahari. Maknanya dunia dan segala isinya, zikir ni lebih aku suka lagi. Dalam tu ada la ilaha illallah, dalam tu ada takbir, ada tahmid, ada tasbih, semua, dan tahlil ada dalam tu. Tahlil tu la ilaha illallah lah, dia duduk dalam tu. Jadi yang tu tuan-tuan kalau boleh jangan tinggal. Yang kedua, tanda kita sayang kat Nabi SAW tu sayang kat Allah, zikir banyak. Yang kedua, tanda kita sayang kat Nabi SAW, apa kena buat? Memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Selawat yang paling champion sekali, selawat apa Ustaz? Selawat Ibrahimiyah. Yang tu yang paling power sekali. Ramailah selawat Nariyah ke, selawat macam-macam boleh baca. Tapi yang paling bagus, selawat yang Allah pilih dalam semayang. Yang tu paling bagus. Panjang Ustaz kami nak zikir, pendek boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun carilah apa-apa janji zikir. Yang ketiga, tanda sayang pada diri kita sendiri, istighfar 100 kali. 100 kali lepas subuh, 100 kali lepas asar. 3 ni jangan tinggal. Nak tambah lain lagi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Okey, tambahan. Bagi kemas 3 ni cantik, istiqamah dulu, tambah sikit. Lama sikit dah ya, tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit, bagi banyak. Dan benda yang bila kita dah buat secara istiqamah, kita tak akan rasa berat. Tuan-tuan pernah baca Kahfi tak? Pertama kali baca macam mana? Terkangkang tu baca. Tambah belakang-belakang tu, yasalunaka dzil qarnain. Start dari belakang tu, start daripada nak rebus besi apa semua, bubuh semua, tergeliat lidah, menyerap baca. Bila? Kali pertama menyerap. Tapi setelah duduk baca tuan-tuan, kita boleh baca level Yasin. Boleh 30 minit boleh baca dah. Tak laju sangat, tak cepat sangat, maintain aja. 30 minit boleh baca. Hari pertama sejam setengah baca. Dah jarang baca? Kita azan dulu. Kau macam mana? Kau jalan je. Jalan je lah. Seminit 2. Jadi kita duk biasa buat, dia akan jadi ringan lah. Ada seorang, saya keluar dulu. Saya pernah keluar jemaah 40 hari. Ikut satu brother ni, abang ni lah. Dia sebelum tidur tuan-tuan, bagus dia ni. Dia akan baca Yasin sebelum tidur tiap hari amalan dia ni. Yasin, Al-Mulk, Sajadah, Waqi'ah dengan Ad-Dukhan. 5 surah. Hari-hari saya tengok dia tak pernah tinggal baca 5 surah ni. Saya tanya kat dia, berapa lama sebelum tidur dia baca ni?
Dia kata, saya Ustaz 15 tahun dulu saya duk buat benda ni. Sampai hari ni saya tak pernah tinggal. Dan dulu memang saya rasa berat. Tapi saya duk buat lama-lama, kalau saya tak baca tu saya tak boleh tidur. Dia rasa macam ada satu yang tak kena, jadi serabut kepala otak dia. Dia bangun, dia baca. Dan saya boleh baca tu dengan senang dan mudah saja sebab saya selalu duk buat benda tu. Kita pun kadang-kadang kita fikir, kalau kita jumpa hadis-hadis Nabi SAW ni, Nabi bangun pagi dia baca doa dia, malam dah qiyamul lail dah. Lepas tu lepas bangun qiyamul lail tu ada bacaan wirid Nabi baca lagi, ayat Quran Nabi baca lagi, sebelum subuh baca yang ni, lepas tu sembahyang subuh pula, lepas subuh ada wirid Nabi sampai duha pula, lepas duha Nabi sembahyang duha pula. Riwayat kata 8, riwayat kata 4, ada yang kata 6. Ada hari Nabi puasa Isnin Khamis pula, kadang-kadang puasa tak pernah buka. Ada yang tak puasa macam kami ingat Nabi tak puasa sangat. Baca Quran sembahyang sampai bengkok kaki. Satgi yang tu ada zikir lagi, satgi petang buat yang malam tu. Kita duk fikir, macam mana Nabi tadbir urus negara? Kalau kita fokus Nabi duk zikir ya, kita duk ingat Nabi tak buat kerja apa, duk kerja zikir, tasbih ya. Satgi petang baca yang ni, satgi petang baca yang tu. Sahabat kata, aku dengar Nabi baca yang ni, aku dengar Nabi baca yang ni, aku dengar Nabi baca yang ni. Petang baca tu kok. Tuan-tuan tahu Nabi SAW bukan sahaja sajadah dan al-mulk sebelum tidur. Ada riwayat dalam hari itu Sabah Nabi SAW baca surah Zumar sebelum tidur. Ada riwayat sebut Nabi SAW baca surah Isra sebelum tidur. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku jarang tengok Nabi tidur sebelum baca surah Isra. Maknanya selalu Nabi baca Isra. Baca Isra lagi, baca tidur time bila. Lepas tu malam duk bangkit pula. Sebab Nabi selalu duk buat benda tu, dia dah mix dan masuk dalam hidup dah. Dia dah main, lepas ni buat ni, lepas ni buat ni, lepas ni buat ni. Bagi kita jangan buat. Maka maulid Nabi nak main ni, saya cadang kat tuan-tuan, carilah satu benda sunat yang kita boleh pegang untuk diri kita. Ada apa? Saya tahajud tak pernah tinggal. Bagus. Witir kadang buat, kadang tak buat. Okey lah, saya ambil tahun ni maulid saya pegang amalan sunat witir lah, saya selalu buat lah. Ada orang dia, saya tak tahulah Ustaz, saya memang kalau satu hari saya tak selawat, memang saya rasa macam pelik lah. Saya sebelum tidur mesti saya selawat. Okey, baguslah benda tu kalau hang boleh buat. Ada orang jenis gila derma. Derma sini, derma sana, tak derma jadi ketak hidup dia. Jadi macam kena Parkinson gitu. Sebab apa ni? Maka ubat tak lebah. Oh, kena derma baru dia okey. Jenis macam tu. Bagus ya. Kita balik rumah malam ni, duduk di kursi yang elok-elok, pegang kepala kita, fikir, apa aku buat benda yang selalu aku buat tapi aku tak pernah tinggal benda tu, apa ada? Baca Quran ada, tapi baca sehari tuang 4 hari. Tasbih ada. Mula aku duduk zikir subhanallah, tak tahu di hujung jadi alhamdulillah, kok mana tukar tak tahu. Bila tukar tahu. Jadi tak ada nak cari sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pun tak nampak jalan. Macam mana? Ada satu alasan tak yang kita nak boleh masuk syurga, nak boleh jual benda tu dengan Allah Ta'ala? Masa tak ada kot. Ada. Kita pun fikir tak baloi nak masuk syurga tapi tak ada benda nak bawa nak beli, tak ada. Kita nak beli telefon mahal-mahal, bawa RM13 4 kupang. Tapi duk belik apa? iPhone 13, 12 Pro. Tak lepas. Jadi ada apa yang kita boleh buat bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Rahmat Allah tu dia bagi. Memang nak tak boleh masuk dengan amalan. Kok Allah kesian. Ada benda apa? Balik mau fikir tengok. Nak kata rajin tolong orang, tak rajin juga. Nak tolong orang macam mana? Hutang orang pun aku tak bayar lagi. Allah teruk aku ni. Payah tuan-tuan lah kita nak. Sahabat Nabi SAW, apa dia? Hidung tak ada sebab kena potong jihad fi sabilillah. Tangan tak ada, rodok perut. Anas bin Nadhar berapa? 80 liang luka di badan dia. Sehingga kami tak kenal muka dia. Kami tak tahu dalam banyak-banyak syuhada tu, kami tak tahu mana satu Anas bin Nadhar. Sehingga adik perempuan dia Rubai' binti Nadhar mai cek, dia kata, ni abang aku ni, jari dia aku kenal dia abang aku. Muka totally lost, tak boleh tengok dah, memang rosak teruk dah. Okey, depa ada benda depa boleh cakap. Tu pun bukan boleh masuk dengan amalan, dengan rahmat juga. Tambah kita hari ni tuan-tuan, apa model kita nak cerita kat Allah? Adalah sikit maghrib isyak duduk, bolehlah bagi tahu kat Allah, ya Allah kami umat akhir zaman lemah ya Allah.
Adalah sikit-sikit kan yang main kuliah duha ke apa. Tu pun tak buat ke. Kuliah pun tak main. Apa tak main dulu memang saja terajam pintu time sembahyang Jumaat, sembahyang waktu tak main sembahyang. Sekarang tak tutup pintu dah kan. Dulu dia tutup pintu. Jadi balik rumah kita fikir apa benda yang Nabi kalau tengok kita ke akhirat Nabi suka tengok kita. Agak ada tak apa benda. Kita mengaji hadis ke, okey Nabi suka lah. Saya rajin buat satu benda amalan sunnah yang Nabi buat. Nak kata ada miswak tak ada. Nak kata dalam poket ada tasbih tak ada. Oh, tak apa. Maulid ni nak main ni kita buat decide malam ni. Buat satu keputusan apa benda tahun ni aku nak pegang bagi elok. Ambil satu je. Okey duha lah. Start esok mati pun aku tak akan tinggal duha. Macam tu dia punya level dia. Istiqamah. Lama-lama kita akan biasa lah buat benda tu. Jadi satu lagi amalan yang kita boleh buat adalah zikir hak kita mengaji ni janganlah tinggal. Zikir mudah je apa dia? Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Mari kita baca sama-sama 3 kali zikir ni dan saya harap tuan-tuan lepas ni kita boleh bacalah. Nanti sebelum start kuliah nanti kita baca zikir ni sama-sama nanti. Lama-lama kita ingat insya-Allah. Baik. Lepas tu kita kita tamatkanlah kuliah kita nah terzikir sama-sama insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ringankan lidah kita untuk memperbanyakkan zikrullah. Jadi insya-Allah dalam siri akan datang nanti kita akan tengok tahlil pula. Kelebihan kita bertahlil, bukan tahlil makan kenduri tu. Tahlil tu zikir, satu zikir la ilaha illallah tu lah. Lepas tu memuji Allah lepas makan dan minum adalah beberapa benda lagi. Hadis ke-27. Kita mula sini bila? Saya tulis sini. 2016. Betul kita mula kita kat sini. Saya tengok saya tulis kat sini 2016. Ke tu tempat lain? Lebih kurang 2015 hadis 27. Ada hadis 40. InsyaAllah 2084 kita khatam. 2 jam lagi dah jai keluar terus. Dan dah habis kiamat aku tu je. Tak apalah. Allah tak akan tanya habis ke tak kan. Janji mengaji insya-Allah Allah mudahkan. Apa yang kita tahu lebih kurang 27 hadis kat belakang ni kita buatlah doa lepas daripada wudu. Kita mengaji macam kan. Yang benda mudah tu kita hafal, kita amalkan insya-Allah Allah mudah untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.